Halo semua, hari ini saya akan bincang sikit tentang form 4 bab 1 fungsi kuadratik. Okey, so fungsi kuadratik ni dia sebenarnya dia satu persamaan untuk curve, untuk yang curve. Kalau kamu dah belajar yang form 3 ni, dia ada persamaan garis lurus kan. Kalau persamaan garis lurus, dia y sama dengan mx tambah c. Tapi yang ni untuk garis lurus. Tapi kalau untuk curve, untuk lengkung, dia ada y sama dengan a x kuasa 2 tambah b x tambah c. Atau fx sama dengan a x kuasa 2 tambah b x tambah c. So dalam persamaan ni kami tengok ada tiga constant, tiga pemalar. Ada a, ada b, dan ada c. Kalau kamu perhati, bila saya highlight b ni, saya juga highlight yang tambah tu. Maksudnya kalau kami nak cari b ke, kami pun kena tengok simbol dia di depan, dia positif ke negatif. Yang ni mesti yang kami tahu. Sebagai contoh sebagai contoh soalan dia suruh kamu identify a, b dan c untuk satu fungsi kuadratik. Saya bagi example Example dia bagi x square tolak 5x tambah 6. Dia suruh kamu determine yang mana a, yang mana b, yang mana c. Kami tengok yang a ni, yang depan x square ni. So dia tak ada apa kan, tapi kami tak boleh tulis kosong. Sebab kalau kosong darab dengan apa pun akan jadi kosong. Tapi sekarang dia ada x square kan, so maksudnya dia bukan kosong. So, dia adalah 1. Dia adalah 1. So a kami adalah 1. Lepas tu kami tengok b. B dia macam ni. B ni dia depan x. So kalau saya tulis b ni sama dengan 5. Salah, sebab saya dah cakap kami kena merangkumi yang simbol dia dan depan. Sebab dia negatif 5 kan. So b saya pun negatif 5. Lepas tu kami tengok c. C ni dia di belakang apa nombor pun. So kami akan dapat c ni sama dengan 6. Macam tu lah. So apakah yang dimaksudkan oleh a, b dan c ni? A ni dia sepatutnya bagi tahu kami graf kami dia macam ni ke dia macam ni. Kalau graf kami dia macam ni maksudnya dia lebih besar daripada kosong. Kalau dia lebih besar daripada kosong, maksudnya lebih positif kan. Kalau kita bayangkan orang yang positif ni, dia akan sentiasa senyum je. So kalau A lebih besar daripada kosong, maksudnya dia positif. Graf kami akan senyum macam tu. Lepas tu kalau graf kami ialah graf yang senyum, dia akan ada minimum point. Dia ada titik minimum. Lepas tu kalau untuk graf ni, kalau yang ni maksudnya A dia lebih kecil daripada kosong. Kalau dia lebih kecil daripada kosong, maksudnya dia negatif kan. Kalau dia negatif, orang yang sentiasa negatif, dia macam geram je. So graf kami akan macam yang set lah, graf yang sangat set ni. Kalau graf yang sangat set ni, titik dia adalah titik maksimum. Kalau kita perhatikan titik-titik yang saya cakap ni, dia berada di tengah. Graf ni. Maksudnya kalau saya lukis satu garis, di sini dia adalah sama dengan di sini. Kalau saya lukis satu macam ni,
di sini juga adalah sama. So, titik minimum atau titik maksimum ni, dia mesti di tengah satu graf. Dia satu simetri. Graf kita potong kan. Dia akan jadi dua graf tu dari kiri ke kanan dia sama jaraknya. Okay. Lepas tu kalau untuk B. B ni dia untuk determine. Kita punya graf ni, dia dekat kiri ke dekat kanan. Kalau dia macam ni ke dia macam ni. Dia positif ke negatif, macam tu lah Okay. Lepas tu ni C ni dia bantu kami determine graf kami atas ke bawah. Kalau di sini C dia positif lah. Kalau di sini C dia negatif. Macam tu lah. Okay. Okay. Yang ni konsep yang pertama yang perlu kita tahu dalam bab ni. Okay. Lepas tu kita nak tengok perkataan-perkataan yang sering wujud dalam chapter ini. Sekejap. Okay. Yang pertama, punca. Okay, punca ni sebenarnya X. Macam saya bagi, X square tolak 5X tambah 6. So, kebiasaannya kita kena cari X dia. So, soalan akan cakap, cari punca untuk persamaan kuadratik ini. Macam tu lah. Okay. Lepas tu kami ada pintasan X dan pintasan Y. Okay, kalau kami nak cari pintasan X, Y sama dengan kosong. Kalau pintasan Y, X sama dengan kosong. Macam ni. Saya guna example ni kesamaan ni. So, dia bagi tahu Y sama dengan X square tolak 5X tambah 6. So, kalau saya nak cari pintasan X, maksudnya Y saya sama dengan kosong kan? So, saya jadikan ni kosong sama dengan X square tolak 5X tambah 6. Tapi, saya lebih suka yang persamaan saya ni dekat di kiri. Macam ni. Lepas tu kami tengok ada X square ni kan. So, kami boleh tekan calculator. Yang ada mod tu. Yang ada mod. Tekan mod 3 kali, mod. Lepas tu tekan 1, lepas tu tekan arrow, lepas tu tekan 2. Lepas tu dia akan tanya kamu A apa. So, kami kena tengok di sini. A kami sini tak ada apa. So, dia 1. A kita 1 Lepas tu kamu tengah sama dengan. Lepas tu dia tanya B berapa. B ni di sini. So, B negatif 5. Kamu tekan negatif 5. Okay, kamu tekan negatif 5. Lepas tu kamu tekan sama dengan. Dia tanya C berapa. So, C kami berapa? C kami 6. C kami 6. So, lepas tu kamu tengok sama dengan lagi. Dia akan bagi X kamu berapa. Okay. Dia akan bagi X kamu 2 dan 3. Kan? Lepas tu kami dah dapat ni. X sama dengan 2 dan X sama dengan 3 ni. Kami kena tulis balik dalam bracket tu. Yang tu barulah dapat markah. Kalau kamu terus tekan, tak ada bracket ni. Tak ada yang bracket ni. Kalau tak ada bracket ni, dia tak ada markah Paling tinggi pun 1 ke 2 markah macam tu je. Lepas tu kami tulis balik. Okay, ini 2. Ni 2, saya tulis balik kat sini. Ni 3, saya tulis balik dekat sini. Lepas tu kami tengok sini. Dia positif kan? Sini pun positif kan?
Kalau positif, saya tulis balik. Saya kena jadikan negatif. Macam tu. So, bila dia tanya pintasan X, maksudnya Y sama dengan kosong. Lepas tu saya akan dapat pintasan X saya. Ini siapa dah ni? Lepas tu kamu kena tulis balik tau. Kamu kena tulis balik. Pintasan Y. Pintasan X ialah 2 dan 3. Macam tu Okay. So, kalau pintasan Y, kalau dia nak suruh kamu cari pintasan Y. So, saya guna yang ni. Y sama dengan X2 ni. Okay. So, dia nak suruh kami cari pintasan Y. Kalau pintasan Y, X sama dengan kosong kan? X sama dengan kosong. So, maksudnya X saya ni, semua X ni, semua X ni, saya kena gantikan dengan kosong. Saya kena gantikan dengan kosong. So, saya jadikan kosong kosak 2 tolak 5 bracket kosong tambah 6. Lepas tu kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 6. So, kamu tulis balik lah. Pintasan Y ialah 6. Macam tu. Okay. Lepas tu, ini konsep kedua. Okay, lepas tu kami kena cari pula konsep ketiga kami kena cari titik minimum dan titik maksimum. Titik minimum dan titik maksimum. Okey, kalau kami tahu kan, kalau titik dia mesti ada X, Y. So tadi saya dah bagi tahu kalau dia macam ni ke, kalau dia macam ni ke, okey, titik dia mesti kat tengah. Tapi yang ni titik minimum kan, sebab dia positif. Yang ni titik maksimum sebab dia lebih negatif. Okay, so kami kena cari X dulu. Okay, macam yang saya bagi tahu, saya tulis kat bawah sikit. Macam tak kena. Okay, macam yang saya bagi tahu yang ni titik dia mesti di tengah-tengah satu graf. So dia boleh potong graf ni jadi simetri. So, maksudnya jarak di sini dengan jarak di sini sama. Kalau saya cakap sini 2, sini 4, maksudnya jarak sini, okey, saya bagi contoh macam ni. Maksudnya jarak sini 2 kan. Kalau sini 2, tapi sini, part sini dengan part sini dia sama kan. So, maksudnya sini kena 1, 1. So, maksudnya sini tengah ni akan jadi 3. So, kami tahu X dia akan jadi 3. Lepas tu, Y kami macam tu. So, untuk cari yang paksi ni, kami pun panggil dia paksi simetri sebab dia potong satu graf ni jadi dua belah pun simetri kan. So dia akan jadi paksi simetri macam tu lah Ini paksi simetri. Dia mesti X sama dengan berapa, macam ni kan, macam garis ni. Dia mesti X sama dengan 3. Sebab dia potong di sini. Lepas kamu tengok sini jarak dia 1, sini jarak dia pun 1. So yang ni paksi simetri dia X sama dengan 3. Macam tu. Okay, untuk cari paksi simetri kami ada dua cara. X sama dengan X1 tambah X2 bahagi dengan 2. Dan kamu guna negatif B per 2A. Okay, saya bagi contoh Contoh yang tadi.
Y sama dengan X square tolak 5X tambah 6. So, saya guna cara pertama ni. Saya guna ni. X sama dengan X1 tambah X2 bahagi 2. Yang 2X ni, dia punca. Punca yang kamu tekan kalkulator, yang mok tu, kamu dapat berapa. Macam tadi, kami dapat kan. Kami dapat X kami 2, X kami 3. So, kami nak cari paksi simetri ni. Kalau kami nak cari paksi simetri ni, kami boleh guna X sama dengan 2 tambah 3 bahagi dengan 2. So, kami akan dapat 2.5. Okey, kalau kami guna formula X sama dengan negatif B per 2A ni, okey, lepas tu macam ni. Yang ni B kami kan. Yang ni B. Okey. Dan A. Okey. So, negatif ni jangan lupa negatif ni. Negatif ni jangan lupa. Sangat penting negatif ni. Lepas tu kami tulis negatif. B saya negatif 5. 2. A saya 1 ni kan. 1. So, saya akan dapat 5 per 2 sama dengan 2.5 juga. Yang ni dua cara untuk kamu carilah. Untuk kamu cari paksi simetri. Macam tu. Okey. Lepas tu, kami dah nak. Okey. Lepas tu, kami nak sketch graph. Soalan pun biasa tanya suruh kamu untuk sketching graph. Melakarkan graph ni. Kalau lakarkan graph, kami guna juga Y. Saya guna example yang sama ni. Y sama dengan X square tolak 5X tambah 6. So, kalau untuk sketching graph, kami ada 4 step yang saya create sendiri. Kami ada 4 step. Yang pertama, kami tengok A lebih besar. Yang pertama, kami tengok A ni dia lebih besar daripada kosong ke dia lebih kecil daripada kosong. Lepas tu yang kedua, kami cari X kami. Kita cari punca kami lah. Lepas tu, kami tengok C. Kami nak cari C kami. Dia positif ke negatif? Lepas tu, yang terakhir, kami cari titik minimum ke maksimum. Yang ni sebab yang ni bergantung pada yang ni kan. Kalau dia minimum, kalau dia lebih besar daripada kosong, dia minimum. Kalau dia lebih kecil daripada kosong, dia maksimum. Okey. Lepas tu kami tengok dulu. Kami guna example ni yang ni. So, yang step pertama, A dia dekat sini. So, kami tahu A dia sama dengan 1. Dia lebih besar daripada kosong. So, graf kami akan macam ni. Yang itu A. Lepas tu, kami cari B. Cari X, cari punca dia. Yang tadi kamu tekan kalkulator, mod tu. Kamu dapat X sama dengan 2, X sama dengan 3. Ini kena tunjuk Lepas tu kamu tahu graf kamu akan macam ni. 2 sini, 3 sini. Okey, macam tu. Lepas tu kami tengok C dia. C dia positif kan? Sebab dia ni, sini dia positif 6. So, dia positif. So, kami tahu. So dia mesti cut di sini. Dia mesti cut dia positif. So, sini 6, sini 2, sini 3. Kami dah tahu. Lepas tu kami tengok D. D, kami nak cari titik minimum atau titik maksimum. Okey, macam tu. Okey. Lepas tu, kami kena cari paksi simetri dulu. Kan dia mesti X dan Y. Lepas tu, X dia mestilah yang paksi tu. Okey, dia ada paksi simetri. So, dekat sini, kalau cari paksi simetri, dia ada 2 cara. Okey, sama ada dia guna ni.
Regular ni X sama dengan X1 tambah X2 bahagi dengan 2, atau dia guna yang formula ni, X sama dengan negatif B per 2A. Macam tu ya. Okay, lepas tu kami dah cari. Saya tunjuk satu kali lagi kalau saya nak guna yang ni lah, sebab saya dah dapat. Saya dah cari X saya kan. Saya tulis guna 2 tambah 3 bahagi dengan 2, saya akan dapat 2.5. Okay, lepas tu saya nak cari Y saya. Saya dah ada X dah. X saya 2.5. Lepas tu saya nak Y saya. Y saya yang ni. Okay, Y saya yang, kalau saya nak cari Y saya kena sub balik. Saya kena sub balik dalam formula ini. So, saya nak cari Y saya. Yang semua X ni saya gantikan dengan 2.5. 2.5 X, 2.5 kuasa 2 tolak 5, 2.5 tambah 6. So, kamu akan dapat jawapan dia negatif 0.25. So, saya tahu. Graf saya ni. Dari sini 2, sini 3, sini 6. Okey. Lepas tu sini 2.5. Sini negatif 0.25. Dia macam tu. So yang ni graf kami, tapi dia tak lengkap lagi. Sebab saya tak lengkapkan di sini lagi. So saya tulis di sini jawapan sebenarnya. So kami ada satu ni. Sini X, sini Y. So graf saya macam ni. Sini 6. Okay. Sini 2, sini 3. Lepas tu saya buat yang macam ni. Ini X sama dengan 2.5. Ini negatif 0.25. Saya kena tanda di sini. Lepas tu saya tulis 2.5 negatif 0.25. Yang ni baru betul. Yang ni jawapan dia Yang ni baru betul. Okey, macam tu lah yang untuk bab ini. Okey, kami kena cari X, kami kena sketching graph. Lepas tu dalam chapter ni dia ada banyak aplikasi-aplikasi dalam kehidupan. Ini saya akan sambung dalam video yang seterusnya yang saya akan bincangkan. Tengok contoh-contoh soalan yang akan keluar. Macam tu. Okay, so bye-bye.